setahun yang Bersama bertemakan dengan tetamu apa yang kita pagi ini. Dah beberapa minggu juga bersama dengan Tuan Faiz sebenarnya, tapi apapun kita tahu Tuan Faiz agak sibuk juga di luar tu. Banyak juga event yang beliau dah macam apa sejak jumpa dengan menteri ni Tuan Faiz ya. Ah. Tapi sejak beberapa bulan ini memang isu-isu kewangan nampaknya rakyat negara kita dah mula mengambil perhatian yang sangat dekatlah dengan isu-isu kewangan ni ya. Maknanya baguslah, sesuatu yang bagus. Maknanya kita peka dengan pengurusan kewangan ya, bagaimana kita nak yang penting kita kena ada ilmu. Mungkin kita banyak mendengar cerita-cerita yang tak berapa betul, terutama berkenaan situasi kewangan negara kita ya. Kata orang OPR naik dan sebagainya. Sebelum ni kita pernah sentuh topik OPR Tuan Azmi ya. Berkenaan OPR naik. Sebelum ni pun Tuan Faiz kata OPR memang akan naik ya. Dia sedikit sebanyak sebenarnya bukanlah keputusan 100% daripada pihak kerajaan Tuan Azmi ya. Dia ni adalah untuk menjaga ekonomi ya, menjaga kata orang, memastikan ekonomi kita bergerak dengan baik lah. Kita pun ada melihat perkongsian daripada Tengku Zafrul, Menteri Kewangan kita baru-baru ini. Semalam saya ada lihat video berkenaan dengan situasi dia kongsikan berkenaan dengan nilai mata wang ringgit berbanding US dan maknanya benda-benda yang betul tu kena dikongsi lah. Topik OPR ni beberapa minggu lepas muncul lagi sebab OPR naik 25%. Maknanya orang yang berhutang ni boleh tahan jugalah ya. Sakit hati juga. 25 basis point ataupun 0.25%. Okey. Mungkin Tuan sedikit sebanyak kita kembali dengan topik ini lagi sekali. Mungkin Tuan boleh mungkin ni dah naik 20%. Sama juga hari tu pun 25% juga basis point dia kan. Ini pun 25%. Mungkin akan dinaikkan lagi ke macam mana Tuan rasa? Okay, so basically MPC the Monetary Policy Committee yang member-member dia adalah terdiri daripada orang-orang pihak negara jugalah, dan juga sedikit sebanyak bukan daripada pihak negara tapi pakar dalam kewangan. Dia akan berjumpa setiap 2 bulan. So setahun tu dia akan jumpa 6 kali. Dalam perjumpaan tu dia akan discuss lah, nak naik ke, nak maintain ke, nak turunkan OPR ni, among other things lah. So untuk 3 perjumpaan yang terbaharu ni, dia jumpa, dia terus kata naikkan 25 basis point ataupun 0.25%. Lepas tu kali kedua dia jumpa, bukan kali kedua, kali 2 yang ke belakang, dia jumpa, dia naikkan lagi amount yang sama, quantum yang sama. Dan yang terakhir sekali baru-baru ni, dia jumpa minggu lepas hari Rabu dan di-announcekan pada hari Khamis lah keputusannya, pun naik 25 basis point sebanyak 0.25%. Dari segi itu kita dah nampak lah, kerajaan dan MPC ni, walaupun MPC terdiri daripada golongan daripada orang-orang pihak negara dan pihak negara report juga kepada Kementerian Kewangan, tapi dia adalah entiti yang berbeza. Memang didesain macam gitu supaya kerajaan tidak ada sewenang-wenang kuasa ke atas perubahan OPR lah. OPR ni akan dinaik atau diturunkan mengikut keperluan negara lah, macam Encik Hardi cakap juga tadi. So going forward lah kita memang expect dia akan naik, tapi kali ini maybe tidaklah sampai 25 basis point. Okay, itu yang kita expect lah. Tapi expectation expectation ini tak semestinya betul. Cuma dari segi ekonomi yang ada sekarang ni kita punya GDP naik dengan amat cepat. So bila terlalu hot harga barang pun akan naik sebab semua orang ada duit. Semua orang kaya sekarang ni. Duit EPF pun dah dikeluarkan. So dia nak belanja. So bila duitnya banyak dalam market, harga barang secara naturalnya akan naik. So salah satu cara untuk mengekang benda ni daripada inflasi yang amat teruk, salah satu cara ni adalah dengan kenaikan OPR. Okay, ada banyak cara. Okay, increasekan supply, tapi itu bahagian kerajaan lah. Dia limitkan amount of money dekat dalam market dari segi EPF itu bahagian kerajaan. Tapi dari segi MPC dia decide untuk tak apa, kita naikkan OPR supaya
Orang yang tengah berfikir untuk beli kereta, untuk beli rumah ataupun beli apa-apalah, dia akan terasa dua kali, alamak, kos pinjaman dah jadi mahal. So kita kena kurangkan sikit berbelanja dan start simpan duit. Bila kita simpan duit, ekonomi bukan nak kata tak akan jadi hot lah, tapi inflasi tu akan dikangkang lah, dikangkang dari segi itulah. So going forward, yes, we expect OPR akan naik balik sampailah tahap sebelum pandemik, iaitu 3.25% dan maybe even lebih sedikit lah. Yang bagi golongan peminjam lah tuan kita tahu bila kadar OPR ni sebelum ini masa pandemik COVID-19 OPR diturunkan 1.75 basis, maknanya persen tu kurang, maknanya orang akan meminjam. Tapi golongan peminjam bila dah basis point dia naikkan sampai 25% ni, yang dah meminjam ni macam mana? Terkesan dengan bayaran ansuran. Saya pun peminjam, saya pun tertanya-tanya juga ni macam mana. Dia ada yang boleh berubah ataupun ada yang tak boleh berubah Tuan Faiz? Betul. Dari segi kenaikan OPR ni, bagi tahulah, bukan semua orang tak suka. Ada orang suka. Ada ya? Orang ni dia tak ada hutang. Tak ada hutang. Tak kisahlah hutang kadar boleh ubah ke variable rate ataupun kadar tidak boleh ubah fixed rate. Sebab apa? Bila OPR naik, dijangkakanlah pulangan-pulangan dividen ataupun even capital appreciation untuk kebanyakan, bukan semualah investment akan naik. Okay, contohlah, paling senang kita ambil FD lah, fixed deposit dan juga ASB. Bila OPR turun pada waktu pandemik ataupun waktu pandemik lah, dia turun daripada 3.25% jadi 1.75%, which is the lowest in Malaysia's history. The FD rate pun turun sama banyak. Okay? Nak dapatkan pulangan daripada FD tu susah. So maknanya ada orang dia tak boleh buka ASB. Okay, tak apalah, duit yang selamat, pelaburan yang selamat dia letak dalam FD, fixed deposit. Tapi bila OPR turun, dia tak ada hutang. Dia dah retire contohnya. Umur dia dah 50 tahun, dia dah retire 55, dia tak perlu nak berhutang lagi, tapi dia ada duit dan dia nak makan. Okay, dia cuma makan duit dividen saja, duit pulangan FD tu saja. So bila FD turun, duit dia pun kurang lah sikit, dia terpaksa makan dia punya capital. Yang tu yang dia tak suka. Tapi bila OPR naik, dia happy lah. Okay. Yalah. Tapi untuk orang berpinjam, ni terbalik. Masalah orang berpinjam waktu pandemik, ramai yang tak faham sebenarnya ada pinjaman kadar boleh ubah. So waktu pandemik tu dia beli rumah. Okay, dia kata rumah murah, betul. Maybe ialah supply pun banyak. And then developer pun bagi banyak macam-macam lah. Ataupun ada orang desperate nak pakai duit, dia terpaksa jual harga rumah, dia buang harga lah. Bagi tak apa. Dia beli pada harga rendah. Tapi masalahnya, you ambil pinjaman perumahan kadar boleh ubah. Itu pun tak ada masalah. Cuma bila you tak faham kebolehan ubahnya, kadar bunga dan juga installment untuk rumah tu. So dulu waktu dia beli rumah, dia happy, dia bayar 1,000 sebulan. Bila OPR naik dia dapat surat daripada bank, dia kena bayar 1,100. Lepas tu 3 kali dia dapat surat. Kena bayar 1,150, 1,200. Bajet dia 1,000 sebulan. Sekarang ni kena bayar 1,200. Ekstra lah tu. Dia rugi dan dia mengeluh extra tu lah sebab dia tak bajetkan benda tu. Dia tak faham benda tu. Tapi ada orang dia beli sebelum pandemik. Waktu tu contohnya 1,200 dia bayar sebulan. Waktu pandemik dia kena bayar 1,000. Yang tu dia tak ada marah pula dia happy. Tapi bila OPR naik balik, now dia kena bayar balik pada harga 1,200 sebulan. Patut dia anggap OPR turun tu diskaun untuk dia lah. Memang diskaun. Maknanya dulu kadar bunga dia maybe 4.5%, waktu pandemik jadi 3%. Sekarang ni pandemik dah endemik. Kadar naik balik jadi 4.5%, dia bayar balik installment pada kadar yang sama originally. Patutnya dia tak perlu bising, dia anggap waktu pandemik itu diskaun sahajalah. Okey, maknanya ini penting juga bagi peminjam sebenarnya. Kalau dia kena fikirkan kalau OPR tu naik, mesti dia kena ada bajet duit juga untuk membayar lebihan kenaikan tu kan. Okey, Tuan Faiz, kita berehat sekejap boleh ya? Selepas ni kita jumpa semula. Terus bersama kami Asyik FM Moi No Moi. Cerita bermula di Facebook. Tamu kita pagi ni bersama dengan Tuan Faiz Azmi ya. Topiknya ialah OPR. Sebelum ini ramai yang tak faham apa itu OPR. Tapi nampaknya respon baiklah daripada rakan-rakan kita netizen dan rakyat di luar sana lah ya, yang nampaknya dah mula faham apa itu OPR
OPR ni apa ni bukanlah sesuatu yang menyusahkan. Apa ni, tak, kita kena pandang dari sudut yang apa, lebih terbuka ya Tuan Faiz ya. Yelah, tapi Memanglah. macam cuaca lah. Kalau cuaca hujan kita tak boleh kontrol cuaca. Hujan ke tak hujan, panas ke, kita boleh plan around the cuaca. Kita baca ramalan cuaca, kita dengar berita ke, oh hari ni nak hujan. Kita bawa payung. So bila hujan, memang kita tak suka sangat basah kaki, susah, jalan jam. Tapi kita dah prepare. Sama dengan OPR ni. Kita faham ke OPR ni boleh turun naik. Dan kita dah cerita banyak kali lah. OPR akan naik ni, dia tengah turun sekarang ni, nanti dia naik lah. So kalau kita faham, oh betul juga So harga rumah kita beli ni RM1,000 sebulan. Tapi nanti OPR naik, kita faham kita kena bayar RM1,000. Kita janganlah pergi ambil hutang banyak-banyak lain. Sebab kita expect kita lepas kena bayar RM1,200. Itulah dia cara untuk menghadapi benda-benda ni lah, Tuan Hadi. Yalah. Golongan B40 kita nampak mesti terkesan lah apabila OPR ni dinaikkan lah. Jadi pada pandangan Tuan lah, apa yang perlu dilakukan oleh golongan B40 ni? Ramai B40 daripada M40 kan Tuan kan? Macam mana? Apa yang perlu dilakukan oleh mereka? Dia sebenarnya kenaikan OPR ni affect semua orang. Macam cuaca. Kaya ke tak kaya ke, hujan tetap hujan. Sama juga. Cuma masalah B40 yang saya nampak lah ya, dari segi kefahaman kewangan ni kurang sedikit. Jadi bila kita kurang sedikit kefahaman, kita akan buat langkah silap. Kita akan ambil contohnya pinjaman peribadi. Pinjaman peribadi ni adalah satu produk yang legal. Dia bukannya illegal Maknanya kalau perlu ambil lah, tak ada masalah. Tapi kenapa kita perlukan pinjaman peribadi tu? Okey, kalau kita kata sebab kita nak kahwin. Minta maaf lah, itu adalah alasan yang tak baik. Kalau kita nak beli kereta, ambil lah hire purchase loan. Kenapa nak ambil personal loan? Sebab maybe dia tak layak untuk ambil hire purchase loan. Itu adalah masalah kewangan, masalah pemahaman kewangan. How about kalau dia kena masuk hospital pula? Kenapa dia tak ada medical card? So, dari ketidakfahamnya ilmu kewangan, kita akan membuat langkah-langkah silap. Okey, langkah silap dari segi ambil personal loan tu lah. Dah lah ambil personal loan yang harga kadar boleh ubah pula. So bila OPR tu dinaikkan, dulu kita bayar RM200 sebulan, sekarang kena bayar RM220 sebulan. So dari segi itu memang sakit lah nanti. Tapi kalau golongan M40 pun bukannya tak terkesan. Kalau dia tak ambil personal loan, dia ambil pula hire purchase loan untuk beli kereta. Sama je, hire purchase loan pun ada yang kadar dia boleh ubah. Tapi dia tak faham. Bila dia tak faham, dia pergi ambil. Bila OPR naik, dia salahkan siapa? Dia tak salahkan diri dia. Dia salahkan MPC. Dia salahkan kerajaan. Just because dia tak faham. Benda semua akan berlaku juga. Kita tak ada kuasa untuk menahan OPR dinaikkan. Yang boleh adalah orang-orang kat MPC yang jumpa setiap 2 bulan. Dia orang ada tanggungjawab untuk buat decision terbaik bagi pendapat mereka yang profesional untuk naik, untuk maintain atau untuk turunkan OPR. Itu kerja dia. Kerja kita untuk jaga diri kita, fahamkan semua benda-benda semua. Tapi kalau kita tak buat, janganlah tolong nak salahkan orang lain lah sebab kesilapan kita sendiri. Macam saya cakap tadi, kalau you tak ada hutang, you tak ada hutang. You in fact tak ada hutang, patut ada aset lah. Maybe tak banyak mana, maybe RM50,000. In the grand scheme of things, RM50,000 tak banyak mana. Tapi you tak ada hutang. Tak ada personal loan, tak ada car loan, tak ada mortgage, tak ada apa-apa. Bila OPR naik bukan nak kata you akan happy. You akan happy sebab kadar pulangan macam saya cakap tadi akan naik dan inflasi tu ditahan sedikit lah. Contohnya 4.9% kot. Saya ingat nombor dia untuk kuartal yang ke 4.4% untuk kuartal yang kedua tahun ini dibanding tahun lepas. So bila OPR dinaikkan, sepatutnya akan dikurangkan sikit lah kadar dia untuk kuartal yang ketiga dan keempat. So bukan semua orang tak suka, cuma orang yang tak faham dan bila terkena, itulah yang dia marah-marah. Iyalah. Bagi keadaan sekarang tuan untuk peminjam lah peminjam duit untuk ni lah SB tabung haji kan. Masa yang terbaik untuk membuat simpanan ialah semasa OPR naik. Betul ke puan? Ni tuan. Macam mana? Maksudnya. Dari segi investment, memang ada orang dia kata dia cycle investor. Waktu tengah downturn, dia akan keluarkan duit dia daripada satu tabung tu dan dia akan pegang sekejap, dia akan hedge ke tempat lain, dia beli emas ke ataupun dia pegang cash je. Bila ada upturn ataupun bull market, dia akan start melabur. Tapi dari segi ASB, tabung haji, mereka ni adalah
pelaburan yang harga capital dia tak akan berubah. Dia letak 10,000, capital dia dia dapat 10,000 unit lah. Lepas 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun pun you akan ada 10,000 unit juga, you tak akan berubah. Tapi you akan dapat dividen setiap tahun based on pelaburan ASP. Waktu OPR turun, pulangan dividen ASP pun memang turun. Tapi bila ekonomi dah bertambah baik, pulangan dividen ataupun nama tepatnya adalah distribution to ASP pun naik. So yes, this is the best time to melabur. Lebih baik daripada tahun lepas lah. Tahun lepas dapat 5%, 5.5%. Tahun sebelum tu 4.25%. So kita expect lah, because OPR naik, tahun ni dah 3 kali dividen pun akan naik. Tapi tak ada jaminan. Cuma waktu OPR naik, waktu kadar pembayaran balik hutang overnight policy rate yang akan mengefek base rate daripada setiap bank yang kita buat pinjaman tu, dan akan affect kita pay effective interest rate, dan akan affect kita pay installment. Waktu inilah waktu yang kalau boleh kita tak nak banyak sangat hutang. Sebab bila kadar pembayaran balik tu tinggi, kita pun kena bayar banyak kepada bank, itu profit kepada bank. Kita tak nak benda tu. Tapi some hutang lah yang diambil sekarang ni, yang ada sekarang ni untuk setiap orang, diambil 5 tahun lalu, 10 tahun lalu. So kalau dah macam itu, nak buat macam mana? Betul. Bayar je lah. Terutama sekali rumah yang kita duduk. Tapi ada orang, waktu pandemik tu, dia salah langkah lah. Dia mendengar nasihat-nasihat orang untuk beli. Waktu terbaik. Okay, maybe lah. Tapi dia tak faham pasal hutang-hutang rumah yang boleh kadar ubah. Sekarang ni dia terkejut. Kadang-kadang dia beli banyak pada tu. So walaupun naik hanyalah 0.25%, tapi sebab dia ada banyak hutang, dia affected banyak lah. Betul-betul. Bila banyak berhutang. Itulah Tuan macam kita kebanyakan daripada kita. Macam Tuan kata tadi, kesan kepada peminjam dan kesan kepada yang penyimpan dan juga pelabur ni. Ada kesan baik, ada kesan yang positif dan negatif. Ada yang dapat manfaat daripada OPR kenaikan ni, daripada inilah yang menyimpan ni, pada yang peminjam ni sebaliknya. Jadi kesimpulannya sebenarnya, macam saya sendiri, macam semua kebanyakan daripada kita, ada yang ada hutang pun ada menyimpan. Maknanya kita ada ada dapat manfaat daripada simpanan kita. Ada juga kita mendapat sedikit kesan negatif itu. Jadi kesimpulan lah Tuan, OPR ni, kenaikan OPR ni perlu untuk mengawal perbelanjaan. Mungkin juga sebenarnya ia juga untuk mengawal inflasi juga Tuan Jadi kita kena macam mana, mungkin Tuan boleh berikan kesimpulan pada kenaikan OPR ni. Perbezaan kita ni lebih kepada kehendak juga dan keperluan. Kita ambil pinjaman pun untuk keperluan dan sebagainya kan. Mungkin Tuan boleh berikan sedikit kesimpulan. Ya. Okey. Kalau kita ikut pelabur-pelabur yang tegar rumah lah contohnya. Mereka memang mengajak beli rumah dan mengambil hutang untuk beli rumah tu, untuk dilaburkan lah. Rumah tu akan disewakan ataupun dijual balik lah. Bila ada pelaburan, kita tak boleh lari daripada risiko. Okay? Sebab waktu kita untung, kita seronok. Kita dapat pulangan yang baik. Lepas beli tahun ni, lagi 5 tahun jual. Kita seronok. Tapi bila kita buat pelaburan, kita kena expect kita akan ada downturn juga. Maksudnya, there's no pelaburan yang dijamin lah. Dijamin selamat. Kalau ada pelaburan dijamin selamat, itu bukan pelaburan. So, kesimpulannya, kalau nak berhutang tu pun, kita kena faham purpose dia. Kita buat benda ni sebab kita ikut orang ke? Kita memang tahu kita nak buat pelaburan ke? Atau kita beli untuk duduk sendiri ke? Untuk pakai sendiri ke? Contohnya untuk kereta. Ataupun kita memang perlukan personal loan tu. Kalau kita buat untuk keperluan yang betul-betul kita perlu, tak ada masalah. Kita akan selamat insyaAllah. Tapi kalau kita buat untuk pelaburan dan kita leverage lah, maknanya patut kita boleh beli satu rumah, tapi kita pergi beli 2-3 rumah at the same time. Dan kita punya leverage terlalu tinggi, gearing kita terlalu tinggi. Bila ada perubahan OPR, kita akan sakit hati. So dari segi itu untuk orang yang ada savings dan juga ada hutang. Yang hutang ni kadang-kadang memang tak boleh nak lari lah. Kita nak beli rumah untuk duduk sendiri ni, untuk beli kereta, untuk pakai sendiri ni pun kita berhutang. Kita tengok balik savings kita ni memberikan pulangan berapa. Kalau savings kita memberikan pulangan lebih tinggi daripada kadar hutang kita, tak apalah, tak ada masalah. Tapi bukan semua orang bernasib baik Ada orang dia boleh buka ASB dan tabung haji, ada orang tak boleh. So, jadi bila dia tak boleh, dia punya tempat yang selamat untuk dilaburkan adalah FD,
Ya, memberikan ya. pulangan 3%, which is lagi rendah daripada kadar pinjaman hutang rumah. Always like that. Kalau Ya. sekarang ni FD memberikan paling tinggi pun 3%, tapi rumah kadar pinjaman dia 4% lah sekarang ni, 38, 4%. So, siapa lebih tinggi, kadar rumah tu lagi tinggi. So, kalau kita ada duit dalam FD, ada baiknya kita pergi letak duit tu, letak dekat dalam akaun pinjaman rumah tu supaya kita tak dikenakan bunga. Tapi, orang yang boleh buka ASB, kadar pulangan ni kita expect lah based on last year performance lebih tinggi daripada kadar pinjaman rumah. So, kita biar kat situ. So, untuk jawab soalan tu, kita sendiri sebagai individu, akses kepada fund-fund semua berlainan. Ada orang dia boleh buka koperasi bank rakyat. Pulangan 13%, 15% tahun ni. Itu tak payah cakap apa-apa lah. Letak je lah sebanyak mana anda boleh. Ada orang dia akses kepada LTAD, Lembaga Tentera. Ada orang dia ada akses kepada Felda. Pulangan-pulangan semua lebih tinggi daripada ASB. So, tapi bukan semua orang ada akses kepada tu. So, depending apa yang kita ada, apa tools, advantages yang kita ada, kita buat benda tu. Cuma kita tak boleh salahkan orang lah kalau kita tak berjaya sebab kita tak belajar. Itulah satu benda yang kita tak boleh buat. Salahkan orang lain, kita tak buat yang terbaik untuk diri kita, lepas tu kita nak marah orang lain bila OPR tu naik. Tu salah. Betul lah. Selalu Tuan pun nampak banyak membebel juga dalam channel. Kata orang kata-kata tegas ni bukannya apa ya. Kadang kita tak ada ilmu dalam pengurusan. Tu yang kita tersilap langkah dan akhirnya menjerat diri sendiri juga. Okey Tuan, terima kasih. Rasanya kita berada di hujung untuk minggu ini. Jadi terima kasih perkongsian berkenaan dengan OPR ni. Mungkin dapat memberikan manfaat lah kepada peminjam-peminjam kita. Okey Tuan, sempena Hari Malaysia, mungkin Tuan ada sedikit ucapan untuk sempena dengan Hari Malaysia esok. Okey, silakan. Ini tak beritahu orang, tak prepare ni. Tapi untuk semua rakyat Malaysia ya, kita tahu kerajaan buat itu, company kita buat ini, semua orang buat itu, buat ini, orang lain semua akan buat semua benda. Tapi benda tu kita tak boleh control. Contohnya kalau pagi tadi ada buat video pasal bank, duit bank hilang. Kita nak salahkan polis lah, nak salahkan scammer lah, nak salahkan bank lah, nak salahkan bendera, semua benda kita nak salahkan. Tapi satu benda je ramai kita tak pernah dengar. Orang mengaku, betul lah, salah saya. Saya pernah ada tekan link tu. Sampailah orang dah tuduh, kata awak ada tekan, baru kita mengaku. Okay. Betul, memang kita boleh kata bank boleh kuatkan security dia. Tapi dia nak buat tak nak buat tu hal dia. Kita tak nak control dia. Kita boleh buat bising, tapi in the end of the day, kalau dah terkena, duit kita 20,000 yang hilang tu memang hilang. So, always jaga diri. Always have a mindset that kita tak boleh harapkan orang lain. Kalau nak terima bantuan daripada dia, kita berterima kasih lah. Kalau ada bantuan, mangsa banjir ke, kita susah, kita ambil bantuan. Tak apa, kita berterima kasih. Tapi kita tak boleh ada mindset kita expect orang semua kena tolong kita. The moment kita buat macam itu, kita tak akan bantu diri kita. So, kita bantu diri kita dulu. Lepas tu, kalau ada orang nak bantu, nak bagi sumbangan ke, memang nak selesai masalah kita, go ahead, tak ada masalah. Kita berterima kasih. Tapi selagi kita tak bantu diri kita sendiri, kita memang akan susah. Okey Tuan, terima kasih. Selamat Hari Malaysia. Selamat bercuti. Mungkin Tuan tak bercuti kot. Lebih kurang lah. Okey Tuan, terima kasih. Kita jumpa lagi. Ya, itu dia. InsyaAllah. Terima kasih. Ya, itu dia Tuan. Terima kasih Tuan Faiz Azmi berkenaan dengan topik kita minggu ini, iaitu OPR naik lagi.